dia punya trending adalah 5 wave. Macam ni bentuk dia. Macam ni. Maksudnya kalau katakan akan ada contoh sekarang ni yang instrumen baru selalunya dekat kripto lah. Keluar coin baru kripto. Pergerakan kalau katakan harga coin tu akan tambah, dia akan naik macam ni. 5 wave naik ke atas. Kalau ni positif kita letak biru lah. Okey, 5 wave naik ke atas. Kemudian selepas dia complete pergerakan 5 wave ni, dia dah lengkap separuh kitaran hidup dia ataupun separuh dia punya market cycle yang kita panggil sebagai, yang ni adalah motif market cycle. Okey, ni adalah motif market cycle. Maksudnya pergerakan trend naik ke atas. Ini adalah motif market cycle. So complete je motif market cycle ni, dia akan tambah. Okey, seterusnya adalah correction market cycle. Okey, correction market cycle tu kalau kita faham dia menurun lah. Okey, menurun dia macam mana? Menurun dia adalah macam ni. Okey, menurun dia macam ni. 3 wave ke bawah. So kalau kita tengok kat mana-mana pun dekat gold pun kita akan nampak yang sama. Contohnya kalau saya tunjuk dekat monthly, maksudnya all time harga gold daripada dulu sampai sekarang, kalau saya buka dekat data yang cukup lah dekat IDC ni, yang dari data yang paling lama, saya dah labelkan awal-awal. Okey, ini adalah harga gold daripada dulu sampai sekarang. Di mana pergerakan ni boleh nampak yang warna biru ni. 5 price naik ke atas. Betul, macam saya cerita tadi. Dia punya market cycle. 5 naik ke atas. Yang sekarang ni nampak serabut sikit sebab apa? Sebab okey, pattern yang kita dah belajar tadi, pattern yang saya tunjuk di 1, 2, 3, 4, 5 ABC turun tu, dia akan repeat. Okey, dia akan repeat tapi dalam size yang beza. Contohnya ni kita ada size all time. Okey, ni all time punya size yang paling besar. So size tu dia akan repeat lagi dekat size yang paling kecil. Contohnya size kalau ni time frame ni monthly, maybe dia akan repeat dekat weekly. Okey, maybe dia akan repeat dekat daily. Sama je. Okey, benda dia sama, cuma size yang beza. So ni size paling besar dia 1, 2, 3, 4, 5, di mana daripada dulu sebelumnya start perjanjian Bretton Woods, sebelum orang start sandarkan emas, sebelum emas betul-betul naik harga, okay, sebelum duit kertas ni orang mula menggunakan, okey, pada 1972 sehingga 1980, okey, ini adalah price emas. Okey, dia membuat first gerakan, dia punya first cycle dia. Okey, so gerakan level 1, okey, first wave level 1. Kemudian lepas 1, apa yang kita belajar pattern ni, lepas 1 cukup je 1, dia akan turun untuk 2 kan. So itulah dia buat 2. Okey, dia buat 2. Okey, sebab tu dia turun tak naik-naik. Okey, sebab apa? Sebab dia tengah buat 2. Lepas 2 dia siap, okey, 2 ni siap dijangka pada 1999. Lepas dia 1999, price terus meroket. Okey, price terus mencanak naik, okey, untuk membuat yang nombor 3. And then satu lagi, adding point adalah benda yang menarik, nombor 3 ni selalunya yang paling panjang. Sebab tu kita lihat daripada 1999 sampai 2011 tu ada yang katakan peningkatan harga emas lebih kurang 500% ke apa. Ya, sebab apa? Sebab dia adalah wave 3, wave yang paling panjang. And then wave 2 complete pada 2011. Okey, 2011. Maksudnya, okey, kenaikan dia dah habis dah sampai 2011. Seterusnya dia punya cycle dia adalah untuk turun pula. Okey, untuk buat wave keempat. So sebab itulah, okey, sebab tu one of the reason daripada 2011 sehingga 2015, okey, kenapa price asyik turun sahaja. Okey, sebab dia punya cycle kenaikan dia dah habis, dia kena buat penurunan pula dia punya cycle. Okey, habis dia cycle penurunan wave 4 tu, barulah disambung naik. Sebab itulah pada 2016 and then sampai sekarang ni price naik. And dia mesti ada yang akan tanya, macam mana nak tahu dia habis atau belum habis? Sebab tu saya cakap, ini size yang besar. Size dalam kecil, bila kita zoom in, okey, kecil dia nanti, okey, kita tetap nampak kiraan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia punya orang tahu lebih spesifik lah. Bila je, okey, 3 ni cukup je 5, dia akan turun. Turun ni untuk nombor 4 dia akan buat ABC. Senang cerita, nombor ganjil ni dia punya wave dia, dalam dia adalah bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Nombor genap dalam dia bentuk yang ABC tadi. Okay. So bila ABC dia ni siap, maksudnya 4 ni dah siap, sambunglah pula kenaikan dia untuk nombor 5. Nombor 5 ni nombor apa? Nombor ganjil. So nombor ganjil dia akan naik secara 5 wave ke atas. Sebab tu dapat lihat saya label warna oren ni 5 wave ke atas. So sekarang ni dia tengah buat, okey, gerakan ataupun movement last dia dalam dia punya all cycle, all time cycle. So complete je 5 ni nanti, okey, macam mana pun harga emas akan turun juga. Okey, lebih kurang 50% daripada all time pergerakan dia.
So yang tu dia tak akan berlaku dalam masa sekarang ni lah. Maybe makan masa lagi 5 tahun ke 10 tahun lagi. Okay, sebab apa? Sebab dia nak compete lagi ni. Gerakan dia yang terakhir 5. Compete yang 5 ni macam mana pun dia akan turun. Walaupun orang kata apa, impossible harga emas akan turun, dia akan turun juga. Sebab apa? Sebab dah terjadi dah sebelum ni. Nampak ni 5 wave ke atas cukup, turun juga. 3 wave ke atas, 3 wave ke bawah. Sebab apa? Sebab ni kita bercerita tentang cycle. Okay, kita hidup ni dia selalu dia akan keep berulang. Walaupun benda tu possible ataupun impossible, kalau kita dah katakan dia kita hidup, dia akan berulang juga. Okay. Okay, so yang ni lah Mr. Nat, dia memang elliott wave ni naik 5 turun 3 ya? Ya, naik 5 turun 3. Kalau belajar lebih spesifik tu, dia punya pecahan bentuk 3 tu adalah macam-macam bentuk. Tapi secara general dia naik 5 turun 3 macam tu. Kemudian kalau kita fokus kepada period yang lebih kecil pun lebih kurang sama. Okey. Lebih kecil pun contohnya saya buka pada daily. Okey, pada daily yang kenaikan dia, okey, kenaikan dia pada 2000 berapa? 2016 tu kan. Sampai sekarang masih lagi sama. 1 2 3 4 5. And then kenapa 2020 naik sangat orang kata apa? Sangat agresif sebab dia adalah nombor 3 daripada start 2016. Sebab itulah 2020 tu sangat agresif. Okey, daripada 2018 hingga 2020 dia sangat agresif. And then sampai 2020 tu cukuplah dia punya 5 wave untuk yang lebih kecil. So bila cukup je 5, cuma akan turun 3. That's why saya dah label siap-siap September 2020 and then saya dah jangka pun wave 4 ni tamat pada Mac 2021. So daripada September 2020, bukan September, lebih kurang September je dah. September 2020 sehingga Mac 2021, 3 wave dia dah siap. And then sebab tu saya cakap sekarang ada peluang terbaik untuk invest dalam gold sebab dia nak buat gerakan yang terakhir, nombor 5. So gerakan nombor 5 ni kita tak ada idea lagi dia akan bergerak sampai bila. Okey, dia akan naik sampai bila. Lebih kurang 5 tahun pun possible, 3 tahun lagi pun possible, 10 tahun lagi pun possible. And then dia akan pecah harga yang paling tinggi dia buat masa 2020 tu kan. $2,080 kan, dia akan pecah. Okey, ada institution punya trader target sampai $3,000. And then institution punya trader pun ada yang saya baca dia orang gunakan market life cycle ni juga. Elliott wave ni pun dia orang ada gunakan juga untuk dia orang buat kiraan dalam period yang besar. Okey. Itulah untuk kalau tengok dekat time frame kecil. Okey, terima kasih Mr. Nat. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi soalan? Saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit yang soalan Cik Muzamil. Tadi Cik Muzamil tunjukkan 2011 sampai 2019 kan? Maknanya kalau dia terbeli masa paling tinggi, masa dia terbeli pada paling tinggi 61 dolar 1 gram. Kemudian dia akan turun nak untung balik tu sampai Julai 2020. Okey, faham. Macam ni lah kan dia punya graf tu macam ni lah. Ya. Sini ke sini. Okey. Ya. Ini dalam dolar, ini mungkin membantu sikit lah. So, kalau saya tukar kepada ringgit, boleh tengok perbezaan dia. Ringgit ada lain pula. Okey. Boleh tengok. Betul juga. Tengok ringgit. So ada sebabnya siapa yang beli kat sini ringgit sangat strong. $1 $3. Tapi bila kat sini ringgit makin melemah, $1 dah jadi RM4 lebih. So sebenarnya dalam ringgit masih untung. Macam tu lah bang. Maknanya modal kita dalam ringgit masih untung. Betul. Kalau kita kat Malaysia tak rugi sangat. Betul. Saya pun tak fikir pula macam tu. Saya pun tak fikir sebelum ni. Saya duduk simpan US kan. Sebab ini dalam ringgit dengan USD lah sebab ringgit kan melemah kan. So secara basic kita akan untung lah. Untung kalau kita beli kat sini lah. Kalau kita beli kat sini, sini untung je lah. Kalau maknanya tadi yang macam yang tengok chart yang USD tu kalau orang American lah. Dia rugi. Rugi ya. Tapi kalau QM kita main short term, jadi 3 bulan, 6 bulan, jadi kita tak boleh main long term untuk JLA lah. Okey, tu je. Okey.